yang memimpin kami Haji Muhammad Zainuddin bin Haji Amran. Beliau merupakan anak jati Kampung Malaysia Raya, umur dah 60 tahun, dan beliau merupakan pengerusi Persatuan Penduduk Kampung Malaysia Raya tempat saya tinggal. Dan di situ kita ada beberapa NGO di bawah agensi seperti Rukun Tetangga, seperti CCH di bawah AADK, JKPD pun di bawah AADK, dan juga mungkin ada Rela. Yang menjadi bagusnya ialah di Kampung Malaysia Raya itu, Haji Zainuddin ini secara masyarakatnya semua tu sebulat suara menanti dia menjadi pengerusi kepada semua NGO ini. Maksudnya semua mencadangkan dia memegang jawatan pengerusi sebab kepercayaan masyarakat terhadap kepimpinan dia. Tetapi untuk jawatan kuasa, itu ada berbagai pihak. Contohnya kalau Persatuan Penduduk ada 6 jawatan kuasa, jadi ini orang ini 6. Kalau KRT bukan yang 6 ini, orang lain pula. Tetapi untuk sebagai satu orang pemimpin, common leadernya, dialah yang memimpin. Sebab lebih mudah mempunyai satu orang leader memimpin banyak NGO berbanding banyak leader yang memimpin banyak NGO. Kerana kalau banyak leader yang memimpin banyak NGO, dia agak susah untuk kita cari sinergi dia tu kan. Boleh, bukan tak boleh. Ada tempat-tempat yang berjaya melakukannya. Tetapi lebih mudah kalau satu orang. Dengan syarat mestilah sebulat suara dapat sokongan daripada seluruh masyarakat tempat itu. Kalau tak ada, tu jadi masalah lah. Tapi untuk kes ni, Haji Zainuddin dia ada. Jadi pemimpin lain yang saya tengok ada di situ yang berjaya menambat hati penduduk yang merupakan yang dihormati seperti Haji Mustafa. Orang dah tua, pesara, dah hampir 60-70 umur dia, pengerusi Masjid Akasyahin. Dulu dia merupakan timbalan kepada Haji Zainuddin lah di KRT. Dia pun diterima oleh masyarakat sehingga sekarang dia melibatkan diri dengan masjid. Kemudian ada satu orang lagi timbalan kepada Haji Zainuddin, orang yang ketiga iaitu Tuan Basaruddin bin Haji Muhammad Tapi, merupakan timbalan pengerusi Persatuan Penduduk. Beliau di antara orang yang duduk sekali dengan Haji Zainuddin dan beberapa orang lagi di peringkat awal menubuhkan Persatuan Penduduk dan NGO yang lain. Jadi dulu Kampung Malaysia ni tak ada NGO, kita bebas. Tak ada pemimpin, surau dengan surau dia, budak muda dengan budak muda dia. Tetapi dia orang inilah golongan generasi kedua tu yang duduk berkumpul, yang mula berpakat untuk menubuhkan Persatuan Penduduk dan NGO yang lain untuk memajukan kampung. Jadi Tuan Basaruddin ini merupakan salah seorang yang telah menubuhkan jugalah bersama Haji Zainuddin. 3 orang. Dan pemimpin muda yang lain macam Muhammad Khairuddin Asmuin menjadi pemimpin pengerusi surau Kampung Malaysia Raya sekarang ini, dan pengerusi Al-Wahsi, satu NGO di situ untuk bantu masyarakat juga. Dia pun bantu, dia aktif masyarakat dan bantu masyarakat juga dengan pelbagai aktiviti lah dari segi kebajikan. Dia juga dia muda, umur 30-an, tetapi dia mengikut arus, merupakan pelapis, dan dia juga merupakan pemimpin dalam komuniti kami lah, yang saya rasa yang dihormati jugalah. Itu ada antara orang yang ada. Banyak lagi yang lain yang mungkin saya tak dapat sebutkan, pemimpin-pemimpin dulu yang dah telah tiada, dah meninggal. Tapi ini yang ada lah setakat ni yang saya nampak. Yang wanita pun ada beberapa orang. Puan Nolizah Saleh, Ketua Jiran Wanita Kampung Malaysia Raya. Puan Rosmah Omar, yang dia merupakan timbalan pengerusi KRT, dan juga timbalan beberapa jawatan lain dia pegang, penasihat pelawat hospital, SUKM. Dia pun aktivis juga. Itu yang wanita pun kita banyak yang aktivis sebenarnya. Satu orang lagi ada Puan Sarah, dan juga banyak lagi yang lain, wanita lain yang juga aktif lah. Tapi saya sebut yang pemain utama lah saya sebut. Ada dalam 6-7 orang wanita dan juga lelaki lah. Okey, soalan terakhir, Tuan ceritakan Tuan lahir dari mana, di mana lahir, sebelum pindah PPR
Malaysia Raya tinggal di mana, dan setelah tinggal di PPR ni bagaimana, okey ke tak okey bandaraya, servis bandaraya. Silakan. Pertama sekali, saya lahir di Gurun, Kedah. Umur saya 3 tahun, saya dibawa pindahlah bersama, sebab ayah saya merupakan seorang pegawai di SDA. Ibu saya seorang guru. Jadi apabila bapa di transfer ke satu tempat, sebab saya akan ikutlah. Ketika tu kami ada di Pahang. Kemudian selepas itu, bila usia saya meningkat 17 tahun selepas SPM, saya pun belajar ketika tu di UTM, sekarang ni ITM, sekarang ni UITM lah, di Jalan Osman. Jadi ketika itu saya dah duduk di kampung Malaysia. Umur saya dah lebih kurang dalam 19-20 tahun. Sekarang umur saya dah 55 tahun lah. Kampung Malaysia Raya ni dia landed, dia bukan transport, dia landed, dia kampung tradisi di bawah seliaan bandaraya lah. Dia start daripada situ, saya duduk di situ, saya berkawan dengan orang situ, dan saya terlibat dengan masyarakat situ sehinggalah sekarang. Dan suasana di kampung Malaysia ni masih suasana kampung tapi dalam bandar. Tradisinya dipelihara, hubungan masyarakat dia masih rapat, masih intact. Bukanlah macam kita tak kenal orang semua. Kita kenal, macam kita duduk di kampung kita kenal, tetapi kemajuan yang ada tu kita ikut. Jadi dia kampung moden lah. Tapi sekarang ni tak, maksudnya moden bukanlah moden, maksudnya kampung tapi dalam bandar. Jadi itu yang menambat hati saya duduk sampai sekarang ni. Oh, dia kampung bukan PPR di BKL. Dia bukan, dia kampung. Dia landed. Dia lot-lot rumah lot. Okey, ni soalan tambahan. Bagaimana you membahagikan masa antara family, NGO dan jawatan hakiki? Keluarga saya mendukung apa yang saya buat, dan saya sebelum saya berkahwin pun memang saya dah aktif dalam masyarakat sebagai aktivis masyarakat, dan saya kenal dengan isteri saya pun, dia kenal saya sebagai seorang aktivis masyarakat, dan dia menerima seadanya saya sebagai aktivis masyarakat, dan dia pun terlibat sama dalam program-program yang ada. Jadi ya jodoh kan, jadi mungkin dia kenal saya, siapa saya, dan dia menerima saya, dan saya pun tidak ada masalah lah sebenarnya dengan keluarga saya sekarang ini. Dan cuma saya ada quality time lah hujung minggu, bila tak ada program, saya akan quality time dengan family, saya akan bersama dia orang lah. Dan mungkin belah malam kalau saya agak free, saya akan bersama dengan family, mungkin bawa keluar makan ke apa semuanya lah. Dari segi kerja, saya boleh bahagikan kerja. Untuk aktivis masyarakat ni, kerja dia tidak ada masa. Dia boleh daripada pagi sampai ke malam. Maksudnya kita tahu bahawa keperluan masyarakat begitu, jadi kita kena bersedia untuk memegang jawatan yang fungsinya sampai ke malam. Cuma masyarakat terpaksa faham bahawa saya ada kerja yang saya buat hakiki. Saya akan buat kerja hakiki saya. Selepas habis saya akan balik. Saya tak terus balik ke rumah, saya akan masuk pejabat dulu, pejabat Persatuan Penduduk. Saya akan duduk di situ. Ada ruang masa saya bagikan mungkin sampai 7 atau 8 malam untuk masyarakat datang, mungkin ada nak bantuan, ada aduan, mungkin nak minta cop ke, seumpamanya minta surat ke. Selepas itu saya akan balik ke rumah dan saya akan bersama family. Hujung minggu saya akan, biasanya kerja yang cari makan ni tak adalah hujung minggu sebab dia hari Isnin sampai Jumaat. Tapi hujung minggu saya lebih bersifat on call. Maksudnya saya akan bersama family kalau tak ada program-program masyarakat. Kalau ada program-program masyarakat, saya akan bawa family saya sekali lah. Jadi dia akan bersama saya. Kalau tak ada, saya akan quality time dengan family. Tetapi untuk kerja-kerja macam nak minta surat lah, cop tu, itu saya on call. Jadi dia akan call, saya akan minta dia orang datang ke pejabat, saya akan uruskan apa yang sepatutnya. Begitulah lebih kurang. Terima kasih Tuan. Mungkin satu hari nanti saya nak berkenalan, nak berjumpa dengan Cik Zainuddin, dengan barisan kabinet dia, AJK dia. Mungkin kita boleh bercerita lebih panjang
tentang Kampung Malaysia Raya. Boleh saya jemput tuan datang bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.